السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اللهم علمنا ما نعرف ونعرف بما ونحن الملائكة المقربين وافتح علينا وعدك وعلينا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل قال الشيخ النصر تعالى وعلى رب الدارين. Kita ulang sikit. Faidatun nikah yang pada selang-selang darah itu dihukumkan haid dengan 3 syarat. Nikah maknanya suci. Yang pada selang-selang darah itu dihukumkan haid dengan 3 syarat. Putus darah, maknanya darah datang, lepas tu dia berhenti, lepas tu datang balik. Di situ dikatakan nikah. Masuk dalam hukum haid, ni berlaku di atas kaul, dia panggil kaulus sahbi. Dengan 3 syarat. Pertama, bahawa jangan melampau ia daripada 15 hari dengan darah haid. Maknanya mulai daripada datang haid, lepas tu masa dia putus-putus tu tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam, dikira dengan permulaan datang haid. Masa putus tu jangan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Sebanyak-banyak haid. Memanglah begitu sebab kita nak hukum kata nikah tu haid juga. Kena ada dalam masa haid. Sebab kalau lebih daripada 15 hari, 15 malam tu, maka bukan dia haid. Sebab syarat kita ni, syarat nak hukum kata nikah tu, masuk dalam hukum haid juga. Maka tak dapat tidak kena ada di dalam lingkungan 15 hari, 15 malam. Kedua, jangan kurang perhimpunan darah itu daripada sehari semalam. Darah yang datang, jadi darah datang putus, datang putus, datang putus. Datang darah putus, putus tu nikah. Maka darah tu kalau kita hitung masa-masa dia tu, walaupun dalam masa 14 hari, 15 hari sekalipun, tapi tak kurang daripada sehari semalam. Kita katanya dalam satu hari itu dia datang 5 jam. Berhenti. 5 jam berhenti. 5 jam berhenti. Maka kita katanya dalam 4 hari, 5 hari itu dah dapat 24 jam. Maka itu dah syarat yang kedua. Ketiga, bahawasa adalah nikahnya itu lebih daripada fatrah. Baca fatrah. Dulu baca fitrah tu salah. Baca fatrah. Bahawa adalah nikahnya itu lebih daripada fatrah. Fatrah tu yang beradat. Yang kebiasaan. Fatrah tu yang beradat. Dari kerana fatrah itu daripada darah haid jua. Dengan ittifaq ulama.
Ketiga, bahawa adalah nikah itu lebih daripada fatrah. Kenapa fatrah tu yang beradat? Kenapa syarat kena nikah tu lebih daripada fatrah? Kerana fatrah itu daripada darah haid itu jua dengan ittifaq ulama. Kemudian apa dia fatrah, apa dia macam mana pula fatrah ni? Nah, maka fatrah ni bagi tahu hukum dia nanti kita tengok tu di depan tu boleh tahulah apa dia fatrah. Maka fatrah ni dihukum kata darah haid dengan ittifaq ulama. Adapun nikah ni dia khilaf. Nikah ni dia khilaf di antara ulama, kata dia tu dalam masa haid ke ambil hukum haid ke tidak ambil hukum haid. Maka yang sani tu katanya dihukumkan haid juga tu mengikut satu kaul, dipanggil dengan kaul kata kaulus sahbi, mana tarik masuk dalam haid. Kaulus sahbi itu maknanya tarik masuk di dalam haid. Mana tarikkan nikah itu masuk dalam haid. Adapun fatrah ittifaq ulama, katanya dia masuk dalam hukum haid. Fatrah ittifaq ulama kata dia tu masuk dalam hukum haid. Nah, kita pergi dulu, nanti kita tengok balik. Dan makna fatrah itu suatu hal, suatu kelakuan, suatu keadaan yang terselang padanya mengalir darah dan yang dan mana fatrah itu suatu hal yang terselang padanya. Terselang padanya padahal pada suatu kelakuan tu mengalir darah. Dan yang tinggal di dalam faraj, bekas darah, kesan darah. Sekira-kira jikalau dimasuk fardunya, tak suruh dimasuk. Tak suruh fardunya. Fardunya, sekira-kira fardunya jikalau dimasukkan ke dalamnya, ke dalam farad. Masuk pun kapas. Kita masukkan dengan cotton bud ke masalah. Nascaya kelihatan pada kapas itu warna darah. Warna darah tu ada terlekat kat kapas. Itu dikatakan fatrah. Dan makna nikah itu suatu hal, ni baru nak cerita makna nikah. Dan makna nikah itu suatu hal, suatu kelakuan yang terselang padanya padahal keluar pada keluar darah, daripada keluar darah dan tiada tinggal di dalam farad bekas darah, kesan darah. Sekira-kira dimasukkan ke dalamnya, ke dalam faraj, kapas, nascaya tiada keluar ia bersih, nascaya keluar ia bersih, tiada kelihatannya warna darah. Maknanya kalau masuk kapas tu tak terlekat kesan darah kat kapas. Maknanya darah tidak ada. Itu panggil nikah. Sebab asal makna nikah tu bersih. Asal nikah mana lurahnya, mana bersih. Jadi begini, kita ada 3 di sini, nak bagi faham di sininya kita bagi kepada 3 lah, senang. Dalam masa haid, dalam masa haid itu ada 3 hal
artinya ada 3 kelakuan. Satunya mengalir darah. Maksud dengan kata mengalir darah tu darah keluar sampai keluar. Kemaluan. Itu dikatakan mengalir darah. Mengalir darah, satu kelakuannya, satu halnya kita panggil mengalir darah. Mengalir darah maknanya darah itu dia keluar sampai keluar sampai ke sebelah luar bagi kemaluan faraj. Itu mengalir darah. Yang keduanya hal fatrah. Yang keduanya fatrah artinya hal fatrah. Fatrah tu darah ada kat sebelah dalam. Tidak mengalir sampai keluar. Keluar. Tidak mengalir sampai ke sebelah luar kemaluan. Faraj. Jadi sebelah luar tu tidak ada darah. Tak keluar. Tak mengalir keluar sampai ke sebelah luar bagi kemaluan. Tetapi kalau kita masukkan umpama kapas ke sebelah dalam tu, maka ada terlekat kat kapas itu kesan-kesan darah. Kalau darah tu merah, merahlah lekat kat kapas. Maka itu dipanggil kata fatrah. Itu dipanggil kata fatrah. Fatrah tu maknanya darah tu belum putus. Belum putus. Tetapi terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Dengan sebab sedikit dia tu, dia tak mengalir sampai ke sebelah luar. Hanya ada kat sebelah dalam sahaja. Tiga, nikah. Nikah ialah tak keluar darah. Darah dah berhenti. Darah berhenti keluar. Maknanya kat luar pun tidak ada, kat dalam pun tidak ada. Kat luar tu senang kita nak nampak lah. Sebelah dalam tu fardunya kalau Allah masukkan kapas, maka tidak ada terlekat kat kapas tu kesan-kesan darah. Tak terlekat. Maknanya bersih lah. Begitu. Tiga kelakuan. Kalau saya nak buat banding, tapi kotor sikit. Maaf nak buat banding, masalah kita semua. Kalau sesemua hidung yang kuat tu hingus, keluar sampai keluar. Sampai keluar. Sampai keluarlah. Kalau tak buang tu, dia mengalir sampai ke tempat misai. Dekat-dekat nak sampai bibir mulut lah. Kalau ingus. Lepas tu kalau sesemua tak kuat sangat, dia ada sekadar di dalam hidung saja. Tapi kita bernyawa tu tak selesa. Tapi ada kat hidung. Kalau kita buang tu dengan nafas yang kuat tu, dia keluar lagi. Tapi apabila kita dah hilang sesemua tu, kat dalam hidung pun tidak ada ingus. Soalnya begitulah. Maka tiga kelakuan kan. Tiga kelakuan. Lepas tu, tiga kelakuan itu dia berlaku dalam masa 15 hari mulai daripada keluar darah. Datang darah.
Tiga perkara itu dia berlaku di dalam masa 15 hari mulai daripada datang darah. Maka kesemua tu haid ke tidak? Kesemua itu haid ke tidak? Maka jawabnya begini. Kalau hal yang pertama. Kalau hal yang pertama ialah hal mana? Kelakuan mana? Kelakuan, hal tu kelakuan. Kelakuan darah mengalir. Maksud dengan mengalir itu ialah darah dia banyak, dia keluar sampai ke sebelah luar daripada kemaluan. Maka dalam masa 15 hari, maka itu memanglah haid. Dalam masa dia kan, dalam masa dia tak lebih daripada 15 hari, memanglah darah yang mengalir keluar tu memang dah yakin kata itu adalah haid. Kenapa tak kata haid? Sebab darah ada sampai mengalir kat sebelah luar lagi ni. Memanglah haid. Tapi kena cukup syarat dia. Maknanya tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Memanglah begitu. Maklum ya? Itu kelakuan yang pertama. Masalahnya darah keluar sampai ke sebelah luar daripada kemaluan. Dikatakan darah mengalir. Maka itu memanglah haid. Yang keduanya, apa dia? Fatrah. Yang keduanya, fatrah. Fatrah tu maknanya darah masih ada lagi. Darah masih ada lagi tapi tak banyak. Tak banyak. Dengan sebab dia tak banyak, dia tak mengalir sampai ke sebelah luar kemaluan faraj. Hanya ada kat dalam saja. Ada kat sebelah dalam kemaluan faraj saja. Dengan sebab itulah sekiranya kalau kita cuba masukkan kapas, dia cuba masukkan kapas ke dalam faraj itu, nescaya ada terlekat kesan-kesan darah, bekas-bekas darah, kesan-kesan darah kat kapas. Menunjuk kata darah masih ada keluar lagi. Darah itu masih ada keluar lagi. Cumanya tidak banyak. Begitu ya. Cumanya tidak banyak. Maka, tapi dalam masa dia lagi lah. Dalam masa mana? Tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka dengan sebab darah masih keluar lagi, fatrah tu darah masih keluar lagi tetapi tidak banyak. Dengan sebab tak banyak dia, dengan sebab sedikit dia, dia tak mengalir sampai ke sebelah luar daripada kemaluan. Hanya ada kat sebelah dalam saja. Maka nak tanya, fatrah-fatrah ni darah ada keluar ke tidak? Ada keluar. Cumanya terlalu sedikit. Maka biasaan, dia kata adat kebiasaannya begitu. Apabila Allah ke hujung kan, hujung-hujung nak kat dekat nak habis tu, begitulah. Itu dikatakan fatrah. Maka halul fatrah, halul fatrah itu ittifaq ulama bahwasanya ini adalah haid lagi. Masa tu, masa fatrah tu, masa haid lagi. Macam seperti kata masa mengalir darah. Darah sedang mengalir. Banyak sampai keluar. Sampai ke sebelah luar. Begitu. Lepas tu, biasanya begitulah. Darah tu, biasanya orangnya begitulah. Darah keluar banyak, keluar sedikit. Kalau banyak tu sampai mengalir sebelah luar. Kalau sedikit tu ada kat sebelah dalam saja. Biasanya begitu. Maka habis di situ. Maka ada satu kelakuan lagi. Satu kelakuan lagi.
ialah dikatakan kelakuan hal nikah. Tetapi nikah ni mana darah tak keluar langsung. Tetapi bukan tak keluar sampai terus, tidak. Dia berhenti sebentar. Nah, kalau sekolah tu cuti dulu. Soalah katanya dia berhenti sementara, nanti dia datang balik. Nah, jadi nikah tu ialah maknanya darah tak keluar dengan sebab tak keluar sementara. Sementara tu dia berhenti keluar. Sementara tu dia berhenti keluar. Maka dengan sebab dia tak keluar tu sementara, maka fardunya kalau diulurkan kapas, dimasukkan kapas di dalam farat, ke dalam farat tu tidak terlekat kesan-kesan darah kat kapas. Maknanya tak ada darah lah kat situ. Tidak ada darah lah kat situ. Tetapi bukan dia berhenti terus sampai tak datang pula. Bahkan dia berhenti sementara sejam, 2 jam ke, sehari, 2 hari ke, kemudian darah tu datang balik pula. Ada datang balik pula. Datang balik tu jadi fitrah ke, datang balik jadi mengalir ke, sama lah. Jadi sekejap kita katanya pagi tu dia tengok darah tak keluar, tak ada langsung. Bertengah hari tu ada sikit-sikit lekat kat kapas. Sebelah petang malam tu mengalir sampai keluar. Maka masalah nikah bersih yang di antara darah-darah itu, maka mengikut satu kaul ialah dinamakan dengan kaul as-sahbi, ialah masuk dalam masa haid juga. Dengan syaratnya, tiga syarat yang disebut. Begitu dengan 3 syarat yang disebut. Jadi maknanya dalam masa nikah ni kalau cukup syarat dia, maknanya tak payah solat. Tak wajib solat lagi. Tak wajib puasa lagi. Begitu. Jadi maknanya kelakuan datangan dalam masa 15 hari itu boleh jadi mengalir darah, boleh jadi hal mengalir darah, boleh jadi darah tu kelakuan dianya mengalir, boleh jadi darah tu kelakuan dianya fatrah. Ada sedikit-sedikit lagi lekat-lekat kat dalam, boleh jadinya nikah, berhenti keluar tapi sementara. Nanti lepas ni dia datang balik. Maka masalah kitanya, masalah nikah ni lah ada khilaf ulama. Adapun dua yang pertama mengalir dan fatrah tu ittifaq ulama katanya haid. Maka nikah yang tak ada datang ni, yang tak ada datang, tapi bukan putus terus bulan depan pula, bukan begitu. Tapi dia berhenti sehari 2 hari, sejam 2 jam, dia datang balik pula darah. Datang balik pula darah tu dengan mana jadi fitrah, jadi mengalir. Maknanya kita katanya dalam 3 kelakuan ni, dalam 3 kelakuan, mengalir fitrah nikah, mengalir fitrah nikah, dalam 3 kelakuan tu berpusingan-pusingan dalam masa 15 hari, tak kurang pada sehari semalam, tak lebih pada 15 hari 15 malam, maka adalah haid kesemuanya. Faham kita? Adalah haid kesemuanya. Kita katanya sehari semalam yang pertama darah dia mengalir sampai keluar sebelah luar. Hari yang kedua jadi fatrah. Ada sedikit kat dalam, tak mengalir sampai sebelah luar. Hari yang ketiga kosong. Kosong. Maknanya kalau masuk kapas pun tidak ada. Tidak ada kesan darah lekat kat kapas. Lepas tu hari yang keempat mengalir balik. Begitu contohnya. Mengalir balik. Artinya kita kata hari keempat jadi fitrah balik. Jadi fatrah balik. Hari yang kelima mengalir. Hari yang keenam jadi
fatrah. Hari yang ke-7 jadi nikah. Hari yang ke-8 mengalir. Maka nikah saat itu kena solat ke tidak? Jawabnya tak wajib solat lagi. Tak boleh nak mandi semayang tu tak boleh lagi. Begitulah. Tapi kalau katanya tapi biasaan kalau kita katanya begini, hari 2 3 4 hari yang pertama, 2 3 hari yang pertama tu mengalir. Hari yang keempat, yang kelima tu fatrah. Lepas pada fatrah tu suci, tak ada datang darah, tak ada datang lebih pada hari yang ke-15. Maka semua tu bukan haid lah. Faham gitu? Kita katanya sehari 2 hari yang pertama mengalir. Mengalir sampai hari yang ke-5 kita katanya. Mengalir darah sampai hari yang ke-5. Hari yang ke-6, hari yang ke-7 fatrah. Apa maksud fatrah? Mana darah sedikit ada, masih ada dalam kat sebelah dalam lagi. Maka apabila masuk hari yang ke-8, fardunya kalau masukkan kapas tak ada. Lepas tu hari 8 tak ada. Masuk kapas pun tak ada kesan darah. Tak ada. Sampai 14 pun tak ada lagi. 15 pun tak ada lagi. Sampai 16. Maknanya mulai pada hari 8 tu dah suci. Kena solat. Faham gitu. Sebab walaupun nikah, tapi nikah yang tidak menyelangi di antara dua darah. Faham gitu. Yang kita nak kira kata nikah ambil hukum haid juga, yang selang nikah yang pada selang-selang darah. Maknanya nikah darah balik. Begitu. Tapi kalau nikah, lepas nikah sampai hari yang ke-16 pun nikah juga, maknanya itu dah suci kan. Begitu. Kita katanya macam sana ni, 4 hari yang pertama mengalir sampai 4 hari. 5, 6, 7 nikah. 5, 6, 7 fatrah, jadi fatrah. 5, 6, 7 jadi fatrah. 8 nikah. 8 nikah, 9 nikah, 10 nikah, 11, 12, 13, 14, 15 nikah. 16 nikah. Maknanya dia kena mulai solat bila? Hari yang ke-8 kan. Jadi nikah yang mula start di 8 tu nak kata haid ke tidak? Tak boleh lah sebab dia tidak menyelangi di antara dua darah. Faham gitu. Begitu. Yang nak kata nikah ambil hukum haid ni, nikah yang tengok awal-awal dia katanya, kita tengok dalam kitab pula. Faidatun nikah yang pada selang-selang darah. Mana nikah darah. Hanya begitu. Itu dihukumkan haid. Ambil hukum haid juga. Walaupun darah tak datang, tapi hukum tak boleh solat lagi. Tak boleh puasa lagi. Tak boleh baca Quran lagi. Dengan 3 syarat. Pertama, jangan melampau ia daripada 15 hari. 15 hari ini kira dengan datang dengan darah haid. Mana mulai pada datang darah haid tu, dia tak lebih pada 15 hari, 15 malam. Kedua, jangan kurang perhimpunan darah. Masa datang darah tu tak kurang daripada sehari semalam. Sebab darah ni bukan datang straight sampai 24 jam tak berhenti. Boleh jadi begitu. Tapi tak mesti begitu. Boleh jadi hari pertama 10 jam. Hari yang kedua 5 jam. Hari yang 3 jam. Hari yang keempat 5 jam balik. Dalam sehari semalam. Boleh jadinya begitu. Ketiga, bahawa adalah nikah itu lebih daripada fitrah. Bahawa nikah itu lebih daripada fatrah yang beradat. Fatrah ni yang beradat. Beradat macam mana?
adat-adat kebiasaan orang yang dalam masa datang haid ni biasanya banyakkannya biasanya fatrah ni lah. Maknanya fatrah ni biasa ada berlaku setiap kali datang haid. Nah, sebab darah ni ketika dia kuat, ia mengalir sampai keluar kan. Ketika dia tak kuat, ia ada kat sebelah dalam saja. Yang ada kat sebelah dalam saja tu dia katakan fatrah. Maka kerana fatrah itu daripada darah haid juga dengan ittifaq ulama. Ittifaq ulama katanya fatrah ni masuk dalam haid. Maknanya dia begini, maksud kata lebih daripada fatrah ni maksudnya begini. Maknanya kalau darah ada kat sebelah dalam lagi tapi tak mengalir, itu bukan dia nikah. Faham gitu? Kalau darah masih ada lagi tapi ada kat sebelah dalam saja, kalau kita masuk kapas tu masih lekat darah kat kapas tu lagi. Itu bukan dia nikah, itu adalah fatrah. Nikah tu lepas pada tu. Maknanya sebab tu kita bagi, kalau kuat tu panggil mengalir darah. Kalau tak kuat tu tak mengalir sampai keluar, dia panggil fatrah kan. Jadi mana tiga ni bahawa ada nikah tu lebih daripada fatrah. Maknanya selepas pada fatrah tu dia akan jadi nikah. Faham gitu? Lepas pada sebab dia pelaturannya begitulah. Nak mengalir patut putus terus macam tutup paip. Bukan begitu. Macam kita tutup pintu mengalir air kat paip. Mengalir. Lepas tu apabila kita pusing tutup terus tak keluar, dia bukan macam tu kan. Dia mengalir, lepas pada mengalir tu ia jadi apabila dia slow balik tu ia jadi fatrah. Atas lepas pada fatrah tu dia jadi nikah kan. Begitu. Jadi maknanya nikah ni selepas pada maknanya dia ni bukan fatrah, nak cerita begitu. Nikah ni bukan dia fatrah. Lain pada fatrah. Faham tak? Maksudnya begitu. Bahawa adalah nikah itu lebih daripada fatrah. Lain daripada fatrah. Maknanya selepas pada fatrah tu barulah nak jadi nikah. Begitu. Sebab fatrah ni hukum dia masuk dalam haid. Kalau kata nikah tu ialah fatrah, tak ada khilaf lah. Sebab kita katanya fatrah tak ada khilaf, ittifaq ulama katanya darah haid. Yang ada khilafnya ialah nikah ni lah. Tapi kita berlaku di atas qaulus sahbi katanya nikah ni adalah masa haid juga. Begitu. Dan makna fatrah itu suatu hal yang terselang padanya padahal mengalir darah. Jadi mengalir sampai keluar sampai ke sebelah luar. Lepas tu apabila darah kuat tu mengalir sampai keluar sampai ke sebelah luar, apabila kurang banyak, darah tu tak banyak sangat, ada kat sebelah dalam saja. Dan yang tinggal di dalam farad, bekas darah, kesan darah. Lepas tu nak tahu katanya ada tinggal kat sebelah dalam tu kesan darah tu nak tahu di mana. Sekira-kira fardunya kalau dimasukkan kapas, bukan nak tahu kena masuk, bukan wajib dimasuk. Apa tu ni bukan disuruh masukkan kapas lebih-lebih laginya orang dara tu kena jagalah jangan masuk. Jikalau dimasukkan ke dalamnya kapas, nescaya kelihatan pada kapas itu, kapas yang dimasuk tu warna darah, kesan darah tu ada lagi. Zakat tu dia panggil fatrah. Ingat nak faham tu, ingat yang saya bagi kepada 3 kelakuan saat ni. Dan makna nikah itu suatu hal yang terselang padanya daripada keluar darah.
dan tiada tinggal di dalam farad kesan darah sekira-kira dimasukkan ke dalamnya, ke dalam farad tu kapas nascaya keluar ia kapas bersih. Apa makna bersih? Ia ada kelihatan padanya warna darah. Maka itu ambil hukum haid juga. Tapi janji lepas pada nikah tu darah datang balik. Begitu. Kalau nikah sampai 15 hari 15 malam, itu tidak ambil hukum haid. Maklum gitu. Habis. Bermula darah yang keluar antara dua anak yang kembar. Itu darah haid. Jika diperoleh syaratnya. Syarat haid. Syaratnya syarat haid. Dia katanya, dan bermula darah yang keluar antara dua anak yang kembar. Orang tua katanya, kalau berkembar tu, anak yang pertama keluar tu adik. Kalau yang keluar dulu tu adik, abang keluar selepas pada tu. Adik keluar dulu. Yang keluar dulu tu adik. Yang keluar selepas tu, yang kedua tu abang. Tak tahulah. Janji katanya dua orang tu berkembar, janji kata dua orang tu dua beradik jadi. Siapa dia adik, siapa dia abang tak penting sangat. Jadi darah yang datang itu bukan dia nifas lagi. Sebab nifas ni apa dia nifas? Nifas ni tengok ke bawah sikit. Nifas selepas pada khatimatun jumpa. Khatimatun. Dia katanya maka makna nifas itu pada syarak iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong. Kosong. Darah yang keluar kemudian keluar tu bila darah kemudian daripada kosong tempat peranakan. Itu rahim itulah. Tempat peranakan, mana tempat anak duduk, rahim itulah. Kosong-kosong daripada kanak-kanak, daripada kandungan. Mana apabila anak dah keluar, dah tidak ada, walaupun seorang dua orang pun tidak ada. Daripada kanak-kanak, baby, atau alaqah atau mudghah. Keluar alaqah, keluar mudghah. Alaqah tu seketul darah, mudghah tu seketul daging yang belum nak apabila memanglah awal-awal tu jadi alaqah kan. Awal-awal tu jadi alaqah. 40 hari mandi, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Maka apabila kosong tu keluar anak, keluar alaqah, keluar mudghah. Tapi kalau keluar alaqah, keluar mudghah ni kita panggil guguran. Begitu. Ni, tapi sini apa nak ceritanya? Nak cerita katanya darah nifas tu darah yang keluar apabila rahim dia tu kosong daripada kandungan. Kandungan tu anak ke mudghah ke, begitu. Selepas pada kosong. Tetapi apabila dengan sebab dia katanya darah nifas tu darah yang keluar apabila kosong rahim daripada kandungan. Maknanya anak dah tidak ada, mudghah dah tidak ada, apa artinya alaqah tidak ada, kosong. Ketika itulah lepas pada keluar tu, keluar beranak ke, dia bersalin ke, artinya dia guguran ke, apabila kosong darah keluar itulah darah nifas.
selepas pada kosong. Maka dengan sebab apabila dia mengandung berkembar, dah bersalin, dah keluar seorang, dah kosong ke? Tak kosong lagi kan? Maka darah yang keluar bukan dia haid lagi lah. Bukan dia nifas lah. Bukan dia nifas lah. Maknanya kira beginilah. Orang yang mengandung berkembar, apabila dia dah keluar seorang anak, dipanggil kata dia ni macam mana? Dia masih mengandung lagi kan? Dalam masa mengandung lagi. Dalam masa mengandung lagi. Dia berkembar, dah keluar seorang. Ada seorang lagi kat rahim dia. Maka kita panggil dia ni orang panggil kepada perempuan yang belum keluar anak seorang lagi, anak berkembar seorang lagi tu, kita panggil kata dia tu masih mengandung lagi. Maka nak dihukumkan berkembar tu, jangan jarak dia antara anak yang pertama dengan anak yang kedua tu tak lebih daripada 6 bulan. Jangan lebih pada 6 bulan. Kalau katanya yang pertama keluar, sebulan pula baru keluar yang kedua, maka itu masih berkembar lagi, makna jangan lebih daripada 6 bulan. Kalau 4-5 bulan tu kira kata berkembar lagi. Maka sekiranya kalau darah yang keluar antara itu, maknanya darah bukan darah nifas. Bukan darah nifas, bahkan itu adalah darah haid. Sebab dengan sebabnya apabila dengan sebab anak masih ada seorang lagi dalam rahim dia, dihukum kata dia ni orang yang mengandung. Maka orang mengandung dalam mazhab Syafi'i boleh jadi datang haid. Orang mengandung boleh jadi datang darah haid kalau cukup syarat dia. Cukup syarat haid apa dia? Tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Maknanya dia orang masih mengandung lagi, walaupun dah keluar seorang anak, tapi ada seorang lagi dalam rahim dia, dihukum kata orang mengandung lagi. Kita nak kata nifas boleh ke tidak? Tak boleh sebab belum kosong lagi. Kita nak kata nifas boleh ke tidak? Tak boleh sebab apa dia? Sebab belum kosong lagi kan. Lepas tu kalau kita nak kata darah istihadah, darah penyakit, darah istihadah, kita nak kata tu bila? Apabila lebih daripada zaman haid, lebih pada 15 hari 15 malam kan. Kalau datang darah tak lebih pada 15 hari 15 malam, itu dihukum haid semata. Istihadah apabila lebih pada sakatan haid. Begitu. Maka dia ni masih mengandung lagi. Maka orang mengandung boleh jadi datang darah haid. Mana darah yang keluar daripada orang mengandung tu, kalau cukup syarat haid, maknanya tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih pada 15 hari 15 malam, adalah haid. Begitu. Dalam mazhab kitanya begitu. Dengan sebab itulah dia katanya darah yang keluar antara dua anak yang berkembar itu darah haid. Tapi nak hukum kata darah haid itu jika diperoleh syaratnya, syarat haid, jikalau didapatkan syarat haid. Apa dia syarat haid? Tak kurang daripada sehari semalam, tak lebih daripada 15 hari 15 malam. Begitu. Lepas tu kalau kita katanya macam ni. Kalau kita katanya lepas pada keluar anak yang pertama. Keluar dengan secara biasa ke atau dengan bedah ke?
ikutlah. Apabila keluar anak yang pertama, tak berapa lama, darah datang. Datang tu tengok. Nifas dah bukan. Nifas dah bukan. Datang. Sampai ke tidak sehari semalam. Tunggu tengok apabila lepas pada keluar anak yang pertama, kita katanya orang ni anak yang pertama dengan anak yang kedua tu jauhnya sebulan. Jauhnya sebulan. Kita katanya. Lepas tu lepas pada anak yang pertama keluar tu, lepas pada tu datang darah. Datang darah, datang cukup sehari semalam. Haid dah tu. Lepas tu datang hari yang kedua datang, yang tiga datang, yang keempat datang, haid semua. Yang ke-14 lagi, 14 hari pun masih datang lagi. Haid lagi. 15 hari, 15 malam, dalam masa dia lagi kan. Selama mana tak terlajak, tak lebih pada 15 hari, 15 malam tu adalah haid. Apabila lebih pada 15 hari, 15 malam, darah apa pula? Istihadah. Jadi macam biasalah. Begitulah. Kita tak hukum kata nifas sebab belum kosong lagi. Begitu ya. Dan demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai daripada anaknya, daripada kanak-kanak yang di dalam perut, iaitu darah haid apabila diperoleh syaratnya. Kita sakat tu dulu. Demikian lagi darah yang keluar daripada perempuan mana? Demikian lagi darah yang keluar kemudian daripada anggota yang bercerai. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وما كتبناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba.